semua. Okey, so kali ni cikgu record video ini khas untuk anak murid cikgu 5 STEM. Okey, untuk membincangkan tentang latihan kertas 2, buku analisis bertopik bab 4, komposisi kimia dalam sel. Okey, bab 4 tingkatan 4 ya. Pada Cik SPM bersama cikgu Izati. Baik. Kita teruskan dengan soalan pertama. Okey, ini soalan yang pada tahun 2017. Okey, dinding sel terbina daripada gentian X. So, rajah menunjukkan gentian X dan monomernya. So, bila kamu nampak dinding sel, ia mesti berkaitan dengan selulosa. Ha? Mesti ingat, ini basic. Okey, konsep basic dalam bio. Kemudian, bila selulosa, kamu kena ingat terus dalam otak. Selulosa adalah salah satu jenis bagi karbohidrat. Okey. Jadi, apakah monomer bagi selulosa? Tentulah glukosa. Siapa yang tak ingat, tolong buka balik buku teks dan hafal. Okey. Ini memang cikgu tak perlu ajar kan? Sebab kita dah belajar. Cuma kamu kena recall balik apa yang kita dah belajar. Okey. So, kita teruskan. Oh, dah ada jawapan dah. So, fill in saja. X tadi adalah gentian selulosa dan monomernya adalah glukosa. Dah dapat 2 markah di sini. Masih arah senang soalan ini. Okey, seterusnya B. Terangkan bagaimana gentian X mengekalkan bentuk suatu sel tumbuhan. Ini bermakna dia tanya, bagaimana gentian X selulosa ini tadi berfungsi mengekalkan bentuk suatu sel tumbuhan. Kan? Kita tahu dinding sel fungsi dia mengekalkan bentuk sel tumbuhan. Dalam dinding sel disebabkan ada apa? Ada gentian selulosa tadi. So, macam mana? Okay. So, kamu boleh cuba jawapan ini ya. Baik, gentian X terdiri daripada rantaian unit glukosa disusun selari yang panjang. Boleh rujuk balik soalan dalam buku analisis bertopik sebab cikgu tak dapat nak backslide. So sambil kita tengok jawapan, tengok balik soalan dalam buku analisis bertopik. So kamu lihat, tengoklah sendiri dia dalam gentian X tadi tu terbina daripada rantaian unit glukosa, kan? Rantaian sebab dia memanjang, disusun selari ya. Selari 1, 2. Selari lah tu. Baris atas, baris bawah. Kemudian, so what? Kenapa dengan susunan yang begitu dia boleh kuat? Okey. Gentian X hanya boleh dihidrolisis kepada glukosa, monomernya tadi, dengan memanaskannya pada suhu tinggi. Faham tak? Walaupun dalam cuaca yang panas, tapi cuaca yang panas tu adakah sampai 100 darjah Celsius? Cuaca persekitaran ni. Tak kan? Mungkin paling tinggi pun 40 kalau kat Malaysia ni. Jadi, 40 darjah Celsius pun belum lagi mampu untuk menghidrolisis selulosa tadi kepada glukosa. So, bermaksud selulosa masih boleh maintain pada suhu persekitaran yang tinggi. Sebab dia tak adalah sampai mendidih suhu tu. Jadi, di akhir point kamu berikan penegasan, oleh itu bentuk suatu sel tumbuhan dapat dikekalkan. Kalau kita lihat soalan itu bernilai berapa markah? 3 markah. So, cukup. Rantaian panjang tentang hidrolisis dengan suhu, poin yang kedua. Dan yang ketiga, penegasan. Sebab itu sel tumbuhan dapat dikekalkan bentuknya. Ni apa? Ni nota. Nota yang cikgu macam tengok balik kan. Untuk bab 4. Kan cikgu cakap bila kamu dapat soalan, kamu kena kenal pasti dulu. Oh, ini bab apa? Subtopik apa? So, bila kamu nampak, oh ini tentang subtopik karbohidrat, protein, lipid. So, kamu recall balik. Oh, 3 ni apa? Karbohidrat, protein, lipid. Polimer kan? Okey, lepas tu kalau untuk karbohidrat, polimer dia kita panggil polisakarida. Sakarida, bila nampak sakarida, ia berkaitan dengan karbohidrat. So, polisakarida yang
yang terbentuk daripada gabungan banyak disakarida, kan? So disakarida tu terbentuk daripada apa? Dari monosakarida. Jadi kamu ingat, polisakarida ada 3 contoh. Glycogen, kanji, selulosa. Nak ingat macam mana ni? GKS, GSK, GSK, KGS. Kalau cikgu ingat KGS sebab kat kampung cikgu ada kampung seronok, kita panggil KGS. Kamu boleh reka macam mana nak ingat 3 ni. Kalau cikgu ingat, okey, ingat polisakarida KGS, K kanji, G glycogen, S selulosa. Dah dapat ingat. Okey. So monomer dia macam cikgu ajar. Dah tengok TikTok cikgu kan. Cikgu kata apa? GGG, GFG, my sweet love. So ingat balik. So kalau protein, kita tak panggil polisakarida lah, kita panggil peptida. Nampak peptida, ia berkaitan dengan protein. So monomer bagi polipeptida adalah asid amino. Dan lipid, kita tak panggil polylipid. Kita panggil triglycerida. Okay, monomer dia apa? 1 molekul glycerol dan 3 molekul asid lemak. Sambil-sambil tu refresh dan terus hafal. Okay, next. Okay. Baik. So kalau boleh kata, okay, betul kanji dan madu adalah fruktosa. Okay, next question. Terangkan mengapa pesakit diabetes dinasihati dalam soalan terpotong pula. Dinasihatkan untuk tidak mengambil nasi secara berlebihan dalam diet harian mereka. Apa kena mengena nasi dengan diabetes? So diabetes berkenaan dengan penyakit kencing manis, iaitu gula yang berlebihan dalam darah. So apa kaitan dengan nasi? Again, tengok nasi apa dia punya contoh, apa dia punya jenis dia, karbohidrat, kanji. So monomer dia apa? Glukosa. So nampak kaitan dia? Okay, cikgu terus bagi ya. So nasi dicernakan dengan lengkap menghasilkan glukosa. So what? Pesakit diabetes kurang menghasilkan hormon insulin. Ataupun pesakit diabetes tidak dapat, betul lah, kurang menghasilkan hormon insulin. Sebab dia punya pankreas tu yang bermasalah kan. Jadi glukosa yang berlebihan tidak boleh ditukarkan kepada glycogen, menyebabkan aras glukosa tinggi dalam darah pesakit. Dapat? Okay, relate. Nasi, okay, kanji, glukosa. Pesakit diabetes ni kenapa? Dia tak boleh nak menghasilkan hormon insulin. So what? Aras glukosa tinggi dalam darah. So sebab itulah pesakit diabetes tak boleh, dinasihatkan tidak mengambil nasi dalam diet harian mereka secara berlebihan. Okay, 3 markah. So ni aras kebat lah aplikasi. Okay, diuraikan, patah balik. Ni kan. So katalah molekul V diuraikan secara hidrolisis. Dengan penambahan 1 molekul air dan menghasilkan 2 monomer, iaitu 2 monosakarida, ataupun dengan membentuk monosakarida T dan monosakarida U. Ni. Hidrolisis dengan penambahan 1 molekul air oleh missing point. Kan ada enzim R. Ada enzim R ke kat situ? Maafkan cikgu tak ada. So cakap 1 molekul air untuk menghasilkan monosakarida T dan U. Enzim R ni mungkin tersilap dengan soalan nombor 4. So kalau dia tak cakap enzim, tak payah letak enzim. Okay. Baik, seterusnya. Apabila larutan sukrosa dipanaskan dengan larutan Benedict, warna biru larutan itu tidak berubah. Terangkan mengapa ujian Benedict memberi keputusan negatif kepada sukrosa. Ingat Benedict, ingat gula penurun. Ingat Benedict
gula penurun. Benedict ni macam nama pakcik-pakcik. So, dia tak boleh makan gula. Kamu ingat macam tu lah. So, gula dia kena turun. Gula penurun. Okey, apa yang kamu kena ingat kalau nak jawab soalan ni? Kamu kena ingat, semua jenis gula adalah gula penurun kecuali sukrosa. Sekarang juga hafal. Semua jenis gula adalah gula penurun kecuali sukrosa. Jadi, larutan Benedict tadi untuk mengesan kehadiran gula penurun. Tadi soalan cakap tentang sukrosa. Sukrosa bukan gula penurun. Jadi, kalau kita uji dengan larutan Benedict, adakah keputusannya positif? Keputusan positif maksudnya ada perubahan warna. Daripada biru bertukar menjadi menghasilkan mendakan merah bata di akhir tindak balas. Tapi kalau keputusan negatif, tak ada perubahan. Jadi kenapa sukrosa tak ada perubahan? Sebab sukrosa bukan gula penurun. Okey, so penerangan dia, kenapa daripada warna biru boleh tukar jadi mendekat merah bata? Okey, bila larutan Benedict ditindak balas dengan gula penurun itu berkebolehan untuk menurunkan kuprum sulfat. Kuprum sulfat ni, kenapa dia warna biru? Sebab kuprum sulfat. Sebab tu dia warna biru. Jadi bila ada gula penurun, dia turunkan kuprum sulfat akan bertukar menjadi kuprum oksida. So bila jadi kuprum oksida, sebab tu warna dia telah menjadi mendakan merah bata. Boleh faham tak? Kalau gula penurun kacau kuprum sulfat, baru dia boleh jadi mendakan merah bata sebab gula penurun dapat turunkan kuprum sulfat ni jadi kuprum oksida. Sebab tu warna bertukar. Tapi unfortunately sukrosa bukan gula penurun. Jadi dia tak berkebolehan nak turunkan kuprum sulfat menjadi kuprum oksida. Sebab tu dia tak dapat bertukar menjadi warna mendakan merah bata. So jawapan dia boleh tengok ini. Okay, boleh salin. Tu penerangan dia. Kalau tak ingat, tolong tengok balik. Ataupun tengok nota cikgu ni, hafal terus. Okey, so lagi satu ujian yang ada tentang karbohidrat ini ialah ujian iodin, ujian pengesahan polisakarida. Dia nak kesan pula betul tak dah berlakunya kondensasi di antara monosakarida. Okey, dia nak tengok kehadiran glycogen, selulosa dengan kanji. Boleh guna ujian pengesahan ini menggunakan larutan iodin. Jadi kanji saja yang akan memberikan warna biru tua di akhir tindak balas. Okey. So tengok balik untuk ujian ini. Okey, seterusnya berkaitan dengan lipid. Berdasarkan rajah, terangkan proses hidrolisis itu. Again, berdasarkan rajah. So kamu cerita apa yang ada dalam rajah. Kalau 3 molekul air, 3 kamu kena sebut. Kalau 1 molekul lipid ni, 1 lah. Kalau 3 T ni 3 lah. Nombor tu amat penting. So boleh tengok sampel jawapan. Okey. So kalau kamu tengok ni lipid, water, air, ni monomer, ni apa tu? Ini adalah polimer. Ini adalah monomer. Jadi polimer bagi lipid nama dia apa? Triglycerida. Monomer dia, ingat balik yang tadi mula-mula. Glycerol dan asid lemak. Jangan tertukar. Kalau cikgu ingat asid lemak 2 perkataan. So dia yang ada 3 lah. Glycerol 1 perkataan 1 lah. Ingat macam tu. Jangan kata asid lemak 2 perkataan 2 pula. Itu pelajar biologi ke? Mana ada 2 asid lemak, memang 3. So nak ingat yang asid lemak 2 perkataan dia banyak. So yang banyak ni asid lemak, glycerol 1 perkataan, 1 molekul glycerol. So semasa proses hidrolisis 3 molekul air ni diperlukan untuk menguraikan 1 molekul triglycerida. Lepas tu ni kena terangkan apa yang mengikatkan 1 molekul
glycerol dengan 3 asid lemak ini menjadi triglycerida. Ikatan dia dipanggil sebagai ikatan ester. Okey, save dalam otak. Ikatan ester dalam triglycerida diuraikan. Okey. 1 molekul glycerol dan 3 molekul asid lemak dihasilkan. Dapat 3 markah. Kalau tak faham, bagi faham dulu, baru tengok soalan ni. Baru jawab balik. Selagi tak faham, kita bincanglah sejuta soalan pun tak akan bagi makna apa-apa. Okey? Baik. Seterusnya. Ini pun soalan aplikasi. 2 helai baju kotor. Salah hijau tu bukan healthy. 2 helai. Dibasuh dengan bahan pencuci yang berbeza, P dan Q. Bahan pencuci P ditambah dengan lipis. So, tengok lipis. Ada ASE kat belakang. Automatic label kat sini. Enzim. Nampak aja. Ni, okey. Highlight. Ni adalah tulis enzim. Susah tak nak tulis yang ni. Pen cikgu tak sampai lagi. Okey, lepas tu. Baju yang dibasuh dengan bahan pencuci P lebih bersih daripada baju yang dibasuh dengan bahan pencuci Q. Sebab apa? Sebab baju P bersih sebab dia ada lipis tadi. So, kenapa? Lipis tu apa? Lipis, tadi kata-kata enzim. Lipis, lipid. Ingat. Lipis, perkataan dia, substrate dia, substrate dia pun macam nama dia lah. So, lipid lah substrate dia. Okay. So, macam mana kamu nak terangkan? Cakap dulu, lipis tu apa? Sebab dalam ni dia tak sebut pasal enzim pun. Jadi kita cerita. Lipis ialah enzim yang dapat menguraikan yang dapat menguraikan kesan kotoran. Kesan kotoran tu ada apa? Yang mengandungi lipid. So dia nak uraikan jadi apa? Kepada monomernya. So kotoran dapat dibersihkan. Dah 2 markah. Beritahu lipis enzim dapat uraikan, kotoran dibersihkan. Okey, next. Jawapan yang untuk B tu boleh rujuk jawapan belakang nah. Jawapan belakang tu pun dah memenuhi kriteria. Kamu cakap pasal kardiovaskular, lepas tu kamu kena ceritakan plak lemak terkumpul pada dinding dalam salur arteri. Kena bagi tahu dekat mana. Jangan cakap terkumpul dekat salur arteri saja, tak. Kena habaq dekat dalam dinding sebelah dalam salur arteri. Okey, boleh rujuk jawapan dekat muka surat belakang. Tak payah terang sebab jawapan dia belakang ni dah okey. 3 markah. Cakap nama penyakit, cakap macam mana dia boleh terkumpul dan apa kesan terkumpul tu dia akan tersumbat, akan menyebabkan tersumbat. So 3 point itu. Okey, seterusnya. Again, ni cerita pasal apa ni? Nampak aja 6 bentuk hexagon, ingat pasal karbohidrat. Okay, so namakan substrate P dan enzim R. Macam mana hint dia? Okay, ni glukosa, galaktosa. So listkanlah yang cikgu ajak tu. GGG, GFG, my sweet love. So bila kamu dah listkan, nampaklah dia punya glukosa dan galaktosa adalah apa? Laktosa, dia punya substrate P. So, laktosa berkenaan dengan apa? Enzim. Nak dekat nama dia. Tambah ASE je kan kat belakang. Laktase lah. Proses pula. Ni apa ni? Daripada gabung diurai. Lysis kan? Kata pecah. So, hydrolysis. Okay, so substrate P. Ni cikgu dah list dah. Ni. GGG, GFG, my sweet love. So, list kan lah. Okay, lepas tu. Jangan pandang rendah. Nanti dalam exam ada je tak ingat. So ikut. Kalau cikgu cakap ada kaedah nak hafal, ikut. Sebab nanti dalam exam semua jadi separa sedar. Tiba-tiba semua jadi hilang ingatan. Okay, so laktosa dan enzim R tadi apa? Tambah ASE je kat belakang kan, laktase. So terangkan proses Q. Sama macam konsep kat soalan depan tadi. Bagi tahu proses apa? Habaq berapa molekul? 1 kena sebut. 1. Okey, menguraikan substrate P kepada monosakaridanya iaitu apa? Glukosa dan galaktosa dengan kehadiran enzim laktase.
Ingat, sesi ni bukan sesi cikgu nak mengajak betul-betul. Ini sesi nak menjawab. Konten dah kena strong dah. Okey. Ni cara nak menjawab untuk dapat markah yang sepenuhnya. 1 markah, 2 markah, 3 markah. Okey. Ni pasal enzim pula. Ni pun cikgu dah buat TikTok dah ni. Macam mana nak ingat ciri-ciri enzim. Macam mana saya cikgu nak ingat balik. Perencat tapak cofactor. Balik cepat sikit. So, sudah senaraikan. Ni berkenaan dengan apa ni? Tapak. Ni kan nampak masuk. Ni berkenaan dengan tapak. So, buat mind map dah ingat dah tapak spesifik. Sebab apa? Sebab tindakan enzim adalah sangat spesifik dengan substrate. So, bentuk yang padan sahaja yang dapat bergabung. Nampak? Dengan mind map kita boleh recall balik. So, tindakan enzim adalah spesifik. Habang hanya substrate P yang dapat bercantum pada tapak aktif enzim R. Ingat yang macam Lego ruang ni, kan Lego mainan tu kan, kita panggil tapak aktif. Jadi enzim R tidak dimusnahkan atau berubah pada akhir tindak balas. Sekejap, ni 2 markah. Jadi kamu kata cakap 2 ni dah cukup. Tindakan enzim spesifik hanya substrate P yang dapat bercantum pada tapak aktif enzim R. Okey, yang ni tak perlu pun tak apalah. Ni tak perlu pun tak apa. 2 point ini, 2 markah. Seterusnya, kenapa sikit saja kuantiti enzim R diperlukan dalam tindak balas itu? Dia suruh terangkan. Jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan 5 ciri enzim tadi, ini berkaitan dengan apa? Buat balik. Apa tadi? Perencat tapak cofactor. Balik cepat sikit. Cepat sikit. Jadi dia kata ni sedikit lah. Kenapa sedikit? So sedikit sebab dia boleh guna semula. Kan? Jadi dan pada akhir tindak balas enzim tak dimusnahkan. Jadi enzim R tidak habis digunakan sebab molekul enzim yang sama boleh memproses kuantiti molekul substrate yang banyak. Bila dia dah macam ni lah. Enzim still satu molekul. Substrate ni bila 2 ni dah masuk, substrate yang lain, substrate P yang lain boleh masuk lagi pada tapak enzim yang sama. Sebab, di akhir tindak balas kamu tengok. Substrate ni dah jadi monomer dia dah berubah. Tapi enzim still tetap. Bentuk dia tetap tak dimusnahkan. So, enzim yang sama boleh melakukan tindak balas terhadap substrate lain. Substrate yang sama jenis tapi substrate yang lain. Boleh faham kot nah? Sebab itu kita sikit je kita guna enzim tersebut. So, dapatlah 2 markah untuk jawapan ini. Ingat nak salin pause video tu. Okey, salin. Okey. Tindakan molekul X ke atas enzim R. Terangkan bagaimana kehadiran molekul X mempengaruhi tindak balas enzim R dengan substrate P. Again, kamu kena ingat juga ciri enzim tu. Perencat tapak cofactor, balik cepat sikit. Ni perencat punya cerita ni. Sebab apa? Sebab kamu tengok tiba-tiba dia bukannya bentuk sama dengan substrate 100%, tapi ada satu part tu yang dia boleh bergabung dengan tapak aktif. Jadi dia bersaing dengan substrate. Dah lah main tipu kan, dah tiba-tiba main bersaing, dia pula yang menang. So apa berlaku dengan tindak balas enzim? Dia akan jadi perlahan atau berhentilah. Sebab enzim bukannya nak memangkinkan perencat. Tak. Perencat ni umpama macam musuh dia. Dia nak tolong substrate. So, molekul X adalah apa? Perencat. Perencat akan menyerupai substrate dan bersaing dengan substrate untuk bergabung pada tapak enzim. So, tindak balas enzim R dengan substrate P akan dihentikan. Akan berhentilah sebab si perencat ni dah masuk tapak enzim. Jadi substrate P nak masuk kat tapak enzim mana? Tak ada. So ini jawapan untuk soalan C. 3 markah.
Nampak? Tak ingat faktor, tak ingat ciri-ciri enzim, tak ingat dia punya konten, habis lebur 12 markah. So ada kaedah nak hafal. Sebab kamu dah faham. Cuma macam cakap banyak kali dalam kelas pun. Faham tapi tak ingat konten. Tak hafal. Ambil sambil lewat. So jenuh. Kertas tua duk risau dapat 20% sahaja. So effort kena ada. Okay, habis. So pastikan semak jawapan kamu. Buat pembetulan. Terus hafal on the spot. Okay. Cikgu ucapkan all the best. Bye.